Bila ditanya apakah step paling pertama dalam proses Baitul Muslim, jawapan saya ialah untuk mencari diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ini adalah video berkenaan dengan first step pertama dalam Baitul Muslim. Sekadar untuk ulang apa yang saya telah sebut dalam video yang lepas, konteks video-video ini adalah berkenaan dengan mereka yang ingin membina rumah tangga ke arah perkahwinan dengan mengidamkan perkahwinan yang selari dengan wawasan dan gagasan dakwah mereka. So, itu konteks yang agak penting dalam perkara yang saya nak bincangkan. Boleh tengok balik video sebelum ni kalau ada yang terlepas. So, step yang paling pertama sekali. Kenapa saya cakap step pertama bila nak cakap pasal perkahwinan, Baitul Muslim, adalah mencari diri sendiri. Sebab step-step lepas tu dia akan bermula dengan mencari calon yang sesuai dengan diri kita, sesuai dengan perkahwinan yang kita nak bina. Right? Kita nak cari calon yang sesuai dengan kita dan kita akan serasi dalam membina perkahwinan yang kita idamkan. Satu benda yang masalah bila kita pun belum menemui aku ni siapa? Aku nak apa dalam hidup? Aku nak perkahwinan yang macam mana? Aku nak perkahwinan yang function bagaimana nanti? 20 tahun, 30 tahun akan datang. Perkahwinan tu buat apa? Perkahwinan tu function macam mana? Perkahwinan tu membantu aku untuk buat apa? Kalau itu pun kita belum ada jawapan, aku pun tak tahu aku nak buat apa ke depan nanti dan sebagainya. Dia akan jadi masalah. Macam mana kita nak tahu calon tu sesuai atau tidak? Macam mana kita nak menilai kesesuaian itu, keserasian itu, kalau kita pun tak tahu aku nak apa? Perkahwinan ni antara decision yang paling penting dalam kehidupan. Kita akan bersama, membentuk kehidupan yang bersama for berdekad-dekad, InsyaAllah until the end. Dan bagi kebanyakan orang, dia akan membina kehidupan dan menjuruskan kehidupan dia untuk wawasan dan gagasan yang dia ada. Tak kisahlah apa gagasan tu. Ada setengah orang dia nak membina kekayaan, empire tertentu, nak naik kekuasaan dalam politik, whatever it is. Kalau dia ada benda itu dan rupanya calon dia memang tak boleh hidup dengan gaya hidup yang sedemikian, dia akan membentuk konflik di masa akan datang. Sama ada seseorang tu akan suffer. Okey, tak apalah, aku merelakan dengan penuh suffering, ataupun they go split ways. Apatah lagi bila kita cakap orang yang mengidamkan kehidupan yang ada level of sacrifice, commitment yang tinggi. Bagi seseorang yang mengidamkan, aku betul-betul nak berada di atas jalan dakwah selama insyaAllah, selama hidup ni, until the end insyaAllah. Antara benda yang penting dekat situ ialah rumah tangga tu. Rumah tangga yang paling kurang kondusif untuk perkara tersebut. Maksudnya keseluruhan anggota rumah tangganya supportive. Itu paling kurang. Belum lagi nak kata kita bersama-sama mempunyai agenda ni dan kita sama-sama seronok dengan benda tu, kita sama-sama akan komit dengan benda tu. Itu lagi lah kan. Kalau kondusif pun tak, yang tu tak payah cerita lah kan. So, adakah kita nak benda tu sebenarnya? So, tu persoalan dia. First, kita kena cari diri kita sendiri. Tu paling pertama, saya ulang, carilah diri anda sendiri. That's the very first step sebelum nak cakap pasal apa-apa yang lain dalam perkahwinan. So, saya teringatlah satu peristiwa ni di mana saya ada program di sekolah menengah, salah sebuah sekolah menengah berasrama penuh integrasi di sekitar ni. Dan lepas habis program tu, ada seorang student ni datang lah kan? Sebab masa tengah sembang adik-adik tu, saya dah cetuskan satu persoalan ni. Persoalan tu saya kata apa? Saya sebut pasal fitrah. Saya kata secara fitrahnya seorang lelaki tertarik dengan perempuan, dan secara fitrahnya seorang perempuan tertarik dengan lelaki. So, kalau lelaki tertarik dengan perempuan, fitrah tak? Ya, okey. Perempuan tertarik dengan lelaki, fitrah tak? Ya. Lelaki tertarik dengan lelaki, fitrah tak? Tak kan. Perempuan tertarik dengan perempuan, tak kan. Kemudian saya tanya, so lelaki kahwin dengan perempuan, fitrah tak? Fitrah. Perempuan kahwin dengan lelaki, fitrah lah. Lelaki kahwin dengan lelaki, tak. Perempuan kahwin dengan perempuan, tak, fitrah. Dan kemudian saya tanya, lelaki berkapal dengan perempuan, fitrah tak? Kat situ quite interesting. Ramai juga kata fitrah lah kan. Dan saya kata tak. Dia tak selari dengan fitrah. Hubungan couple sebelum kahwin antara lelaki dengan perempuan tidak selari dengan fitrah. Sebab itu dia diselami dengan suffering yang tinggi lah. Dan sebab tu amat best dia jadi drama. Kalau kita tengok drama ke movie ke, kenapa percintaan lelaki perempuan tu best untuk dilihat? Sebab dia dramatik. Dia orang ni sengsara, orang ni suffering, orang ni hatinya hancur.
dia begitu dan itu yang sedap tengok tu. Tetapi dia tak selaras dengan fitrah. Dia bukan, kalau perkahwinan dalam Islam ni dia selaras dengan fitrah. Kita akan rasa mawaddah, rahmah, kebahagiaan dan sebagainya kan. Dia bukan macam hati tu macam dia setia ke tidak apa pun. So semua benda tu tidak selaras dengan fitrah sebenarnya. So ada topik khas lah kalau kita nak bincang benda ni. Cuma saya trigger benda tu sebab saya perasan ramai orang Islam sekarang dia tak perasan benda tu. Couple sebelum kahwin antara lelaki dan perempuan tak selaras dengan fitrah. Walaupun perkahwinan antara lelaki dan perempuan selaras dengan fitrah. So saya trigger benda tu lah. Dan saya rasa benda tu trigger dia untuk kemudian tanya kan. Bang, nak tanya sikit. Ni dah malam kita orang sepatutnya kena balik lah sebab lepas habis program tu dah pukul 11 kot. Cuma saya sembang dengan dia kat luar, kat koridor tengah-tengah gelap tu. So ramai yang lain dah masih asrama So dia kata macam mana kan? Sebab yelah dia dah tertarik dengan someone, tapi terlalu awal untuk kahwin kan, dia baru sekolah menengah. So macam mana? Kahwin belum masa lagi. Tapi kalau couple tak salah dengan fitrah. So saya nak buat apa So quite interesting lah. Lama juga bincang tu, setengah jam. Salah satu nasihat saya ialah carilah diri dulu Carilah diri dulu sebab betul awak tertarik dengan dia dan sebagainya kerana faktor-faktor sekarang. Tetapi couple tu bukan pilihan bagi orang yang basically nak menjadi hamba Allah lah, senang cerita dia bukan pilihan. Kalau orang yang tak kisah benda tu, dia langgar je. Tapi itu bukan pilihan. Tapi perkahwinan terlalu awal. Adakah sekarang nak janji terus kita akan kahwin dan sebagainya? So saya nasihat cari diri awak dulu. Sebab saya tanya, awak cita-cita nak jadi apa? Dari segi pekerjaan lah at least kan, universiti mana nak masuk, semua tu pun tak tahu lagi. So adakah awak membayangkan nak berjanji antara dua benda tu hidup bersama dengan keadaan semua benda tu pun tak tahu kan? Awak nak jadi apa, saya nak jadi apa cita-cita kita, selari ke tak, serasi ke tak benda tu dan sebagainya. Proses untuk menimbang semua benda tu tak possible dalam keadaan awak pun tak tahu lagi awak nak apa dalam hidup ni, dia pun rasanya belum tahu lagi. So apakah proses penilaian untuk mencari keserasian tu? Tak possible pun. So itu antara ceritanya panjang lagi lah. So how to do, sebab dia dah ada hati dan sebagainya kan. Saya simpan lah kisah dia tu sebab itu antara saya dengan dia. Tapi poin yang saya nak bawa ke sini ialah, memang saya akan nasihatkan sesiapa saja ialah cari dalam diri anda sendiri anda nak apa So you have to explore macam dakwah style ni ke. Satu-satu ialah Islam ke, hopefully semua dah ada jawapan tu lah. Second, Islam yang macam mana, memang dakwah tu part of kehidupan awak ke, awak membayangkan begitu ke, macam mana ke dan sebagainya. Dan dia akan membentuk, if that is really my ambition, my goal in life, sebelum aku mati aku nak dah capai benda tu, dah buat benda tu. Dan benda besar dalam membawa kepada perkara tersebut biasanya ialah perkahwinan yang kondusif untuk benda tu So barulah kita boleh fikir, so calon macam mana, ciri macam mana yang boleh membentuk perkahwinan yang kondusif itu So sebab tu sebelumnya prerequisite-nya dah tahulah nak cari apa tu So search, baca, sembang dengan syuyuh, sembang dengan senior, mencari dalam diri. Of course kalau sebagai Muslim, cari balik dalam Quran, apa sepatutnya aku fulfill dalam kehidupan ni, betulkah aku nak fulfill tujuan hidup yang sebegitu, macam mana, apa gambarannya, sampai kita tersemak dalam diriku, yes, inilah perjalanan hidup aku. Dan insya-Allah kat situ akan amat membantu. Akan muncul kan, untuk boleh buat benda ni perlukan pasangan yang sama-sama juga nak pergi perjalanan itu, dan ciri-cirinya begini, insya-Allah dia akan amat membantu So again, khulasahnya, very first step pertama sekali dalam nak cakap pasal perkahwinan ni ialah cari diri anda dulu. Cari diri anda dulu, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.